Ya, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam pagi dan kita terus saja ke segmen yang dinanti-nantikan, segmen bicara undang-undang. Dan seperti yang kami berikan kepada audio penonton di awal pembukaan Rampai Pagi tadi, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang rasanya memang cukup panas sebenarnya, memang dinanti-nantikan. Topik hari ini yang akan kita bincangkan, nafkah isteri versus nafkah iddah. Jadi alhamdulillah yang telah pun tadi jemput ke studio hari ini yang akan sama-sama lagi menerangkan kepada kita ni apakah sebenarnya nafkah isteri. Topik hari ini nafkah isteri versus nafkah iddah ni. Alhamdulillah di studio kita telah pun menjemput Yang Mulia Yang Afiqah Haji Asri merupakan seorang peguam syariah. Apa kata kita terus saya sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar wabarakatuh. pada pagi ni, Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, topik yang kita rasakan cukup bermanfaat pastinya kepada golongan wanita. Betul. Namun merupakan satu ilmu yang cukup penting kepada golongan lelaki ataupun suami. Ya. Tepat sekali. Dalam hal memberikan tajuk nafkah isteri versus nafkah iddah ini, mungkin dalam hal ini Puan, kita terus kepada soalan, dalam keadaan apakah boleh dikeluarkan perintah nafkah bagi seorang isteri ini? Okey, baiklah. Jadi bila nafkah isteri ni ia boleh dikeluarkan dalam keadaan jika sekiranya suami itu engganlah untuk memberikan nafkah. Memang ada diperuntukkanlah dalam perundangan di mana mahkamah boleh memerintahkan seorang isteri itu sekiranya suami enggan, ia memohon untuk mahkamah berikan perintah dan diperintahkan oleh suami itu dikeluarkan nafkah kepada isteri tersebut. Memang ada peruntukannya. Dan ia memang satu tuntutan lah sebenarnya dalam Islam, agama Islam. Sepatutnya memang kewajipan seorang suami dalam perkahwinan untuk memberikan nafkah kepada isteri. Baik ya. Itu definisi dan pengertian awal berkenaan bagaimana seseorang wanita ataupun seorang isteri itu sememangnya ada kewajaran, keutamaan ianya diberikan nafkah. Mungkin untuk seterusnya juga ya. Mungkin kalau boleh ditanyakan ni Puan, dari segi taksiran barangkali, taksiran nafkah isteri dalam perkahwinan, mungkin boleh diperjelaskan kali ini. Taksiran dalam nafkah isteri, kan ia masih di dalam konsep perkahwinan. Jadi di dalam konsep perkahwinan ini dapat dilihat kepada tiga lah. Kemudian satu, berdasarkan kepada pendapatan dan kemampuan suami. Jika kita ni lihat dalam pendapatan dan kemampuan suami, suami itu sekiranya dalam keadaan dia punya pendapatan itu lumayan, kemudian tanggungannya sedikit. Jadi bolehlah ia menggembirakan isteri lah, memberi lebih. Tapi sekiranya pendapatan suami tersebut tidak berapa lumayan dan tanggungannya pun tinggi. Jadi perlulah untuk isteri itu mengimbangkan, membagi kerjasamalah, kefahamanlah macam itulah dalam segi macam tu. Kemudian yang kedua, mesti lihat dalam keperluan isteri. Kan kalau dalam perkahwinan, nafkah isteri itu memang ditanggung oleh suami. Suami yang akan menanggung. Jadi memang dilihat kepada keperluan isteri tersebut, apa yang diperlukannya dari segi pakaian, dari segi makanan, dari segi penjagaan kesihatan, betul, perubatan dan segalanya. Jadi memang dikira dari sanalah. Kemudian yang poin yang ketiga adalah dari umur anak-anak. Makin meningkatnya anak-anak, jadi makin banyaklah keperluan untuk nafkah-nafkah kepada isteri juga. Rasanya pun sebelum tadi berbicara dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini, nafkah isteri dan juga nafkah iddah, mungkin ada yang tertanya-tanya barangkali apakah sebenarnya definisi nafkah itu sendiri, dan mungkin apa rasanya kalau dari segi interpretasi saya ni Puan, maaf kalau ada salah, usulnya macam perbincangan hari ini menjurus lebih kepada nafkah dari segi perbelanjaan. Adakah itu sebenarnya nafkah, definisi nafkah itu, atau mungkin ada lagi nafkah-nafkah yang lain barangkali Puan? Okey, baiklah. Jadi nafkah ni memang dibahagi kepada dua. Nafkah dari segi kewangan dan zahir batin. Kemudian kalau nafkah yang kita ni, yang secara ringkasnya boleh saya fahamkan, sebenarnya nafkah ni adalah pemberian daripada suami kepada isteri semasa dalam perkahwinan. Jadinya bukan dalam perkahwinan saja, dalam situasi yang lain boleh diberikanlah nafkah itu. Jadinya
ia ditanggung oleh suami kepada isteri, anak dan orang-orang yang di bawah tanggungannya yang perlu untuk ia tanggung. Jadinya ia indah semestinya bertumpu kepada kewangan. Ia boleh jadi kepada tempat tinggal, pembantu rumah, perubatan dan sebagainya. Kenderaan. Tapi pembantu rumah itu ia tertakluklah kepada keperluan. Jadi, maksudnya kepada kemampuan lah juga, kemampuan suami. Sekiranya tidak mampu, jadi dia juga dapat dipaksakan. Jadi dilihat dari segi kemampuan suami dan juga rasanya perundingan barangkali perundingan dan apa ni orang persefahaman dan persetujuan di antara kedua-dua pihak memang akan diambil kira dan ini puan dalam menentukan apa yang penting sebenarnya yang boleh diberikan. Betul. Jadi adakah apa yang diterangkan sebentar tadi merupakan cara untuk melaksanakan nafkah kepada golongan isteri atau bagaimana? Betul. Pasal ia sudah yang saya jelaskan tadi sudah merangkumi kepada apa-apa yang perlu ditanggung oleh seorang suami. Jadinya sudah merangkumi di dalam itulah. Jadi sebenarnya dalam agama Islam sendiri telah pun menggariskan kewajipan, bukan hanya di sini kita menekankan keperluan, tetapi kewajipan seorang suami itu untuk menunaikan nafkah mengikut kadar kemampuannya. Kadang-kadang Tani faham seperti Puan nyatakan tadi, berbagai kategori pendapatan suami dan juga komitmen suami, tanggungan suami itu perlu juga ditimbang terima dan difahami pasangan. Tetapi dalam situasi ini juga barangkali ada kalangan isteri yang juga ingin mendapatkan penjelasan di mana nafkah isteri itu boleh dikira sebagai hutang. Sebab saya pernah mendengar juga ceramah ini. Adakah kerana disebabkan kalau ingat isteri itu bani ku pinjamkan sejanya, artinya dengan sendirinya itu tergolong sebagai hutang ataupun macam mana? Mungkin ada penjelasan lain. Okey, baiklah. Bila nafkah itu dikira sebagai hutang, pada awalnya ia akan dikira sebagai hutang bila suami tersebut enggan untuk memberikan nafkah. Jadi bila dia enggan memberikan nafkah, kemudian akan ada bayaran pemberian tersebut akan tertunda-tunda. Tertunggaklah, ia akan tertunda-tunda. Jadi bila tertunda-tunda, sedangkan itu memang kewajipan seorang suami untuk memberikan. Jadi bila tertunggak-tunggak, suami isteri ni kalau indah dibayar macam sedangkan itu keperluan atau tanggungan suami. Jadi ia boleh memohonlah di dalam mahkamah untuk ia mendapatkan keizinan, kebenaran ataupun perintahlah yang lebih kuatnya supaya mahkamah mengeluarkan satu perintah supaya suami ni memberikan nafkah tersebut. Dan ini termasuk dalam nafkah tertunggak sebenarnya. Yang akan ada masuk konsep hutang di sana. Jadi bila diperintahkan, mestilah diikutkanlah oleh suami tersebut. Jadi maksud sini kalau Tani fikirkan secara logis dan juga rasionalnya, bila sudah seorang isteri itu menuntut nafkah tertunggak, kadang-kadang Tani fahami garanti tak ada masalah sudah tu dalam rumah tangga tu. Macam mana pihak mahkamah dapat mengimbangi dan cuba menangani kes-kes ataupun isu-isu sebegini. Adakah selalunya kadang-kadang seorang isteri ni orang ianya kita ni indah dapat bertindak sesuka hati je tu. Sebab itu kita ni perlu ada seseorang ataupun pakar untuk menjadi rujukan tambahan lagi dalam hal ehwal umpamanya nafkah yang menjadi kewajipan seorang suami. Kalau sudah isteri itu merentangkan ataupun menghadapkan permohonan untuk nafkah daripada suaminya, ada ketidakselesaan pastinya pada diri suami dan isteri itu. Pendapat Puan sendiri? Okey, pendapat saya, sekiranya di dalam situasi seperti ini, memang akan dilihat kepada yang macam dibahaskan tadi, kemampuan. Memanglah dirujuk pasal di sana akan dilihat landasannya, di mana kemampuan suami, kemudian di mana keperluan isteri tersebut. Jadi sekiranya di dalam situasi ini memang akan memang perlu kepada penjelasan, penjelasan, kemudian perlu kepada pembuktian. Jadi bila dilihat kalau sekiranya suami tersebut mampu, kenapa perlu merasa indah selesa dan seumpamanya. Betul. Tapi sekiranya suami tidak mampu, dan perlulah untuk
adanya perbincangan, adanya budi bicara di antara pihak-pihak. Jadikah adakah juga dalam hal perbincangan penentuan nafkah apabila ia sudah naik ke peringkat mahkamah, ada proses suluh dilakukan di sana? Betul. Ada. Ya? Betul, memang ada. Dalam proses suluh tersebut, apa-apa yang perbincangan untuk mencapai satu persetujuan memang boleh dibincangkan di sana. Jadi ia akan pihak-pihak mestilah membuat perbincangan di antara pihak suami dengan pihak isteri tersebut, membuat persetujuan, dan persetujuan ini mestilah persetujuan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak bersama. Pasal kalau tidak dipersetujui mungkin ia akan memberi kesan selepasnya. Jadi ia mesti dipersetujui lah. Jadi maksudnya sana kalau sudah dalam proses ataupun pada stages suluh perundingan, apabila ia sudah mencapai kepada kesepakatan, ia akan dikeluarkan perintah mahkamah lah. Ia memang akan dikeluarkan perintah mahkamah kalau ada persetujuan dan dipohonkan pohonkan, kemudian masuk kepada suluh, ia memang akan dikeluarkan perintah mahkamah seperti mana perjanjian yang dicapai dalam perundingan suluh tersebut. Apa akan berlaku Puan jika perjanjian yang dicapai itu indah dilaksanakan? Diingkari. Baiklah. Dalam permohonan dan adanya pertikaian, kemudian adanya persetujuan, mana pihak-pihak bersetuju untuk masuk kepada persetujuan. Kemudian persetujuan tersebut sudah ditandatangani, memang perlu ditandatangani. Kemudian mahkamah lagi memerintahkan persetujuan tersebut berdasar kepada suluh tersebut. Jika salah satu pihak yang merasa terkilanlah pasal ada yang Indah mengingkar, Indah ikut perintah tersebut, ia boleh memohon dalam mahkamah agar masuk kepada penghinaan mahkamah lah tu. Sebabnya sudah diperintahkan, jadi Indah yang mengikuti, jadi masuk kepada penghinaan mahkamah, dan boleh yang mana-mana yang terkilan itu memohonlah di dalam mahkamah dengan biasalah dibuktikan dan sebagainya. Bukan hanya sekadar memutuskan, tetapi perlu ada pembuktian yang memerlukan individu tersebut melampirkan kenyataan ataupun bukti-bukti secara bertulis ataupun bercetak untuk pihak mahkamah menimbangkan antara dari segi jumlah selalunya tu. Baik, dalam hal ini juga apa yang kadang-kadang menjadi isu, adakah juga mungkin ini menurut pandangan yang Mula Puan sendirilah, adakah kewajaran juga apabila seseorang lelaki dan perempuan bercadang untuk berkahwin dan mendirikan rumah tangga, hal ini perlu kita jadikan sebagai satu persediaan ke tu seawal kahwinan tu, seawal perkahwinan tu, supaya Indah ada kes ingkarannya bermasalah, dihadapkan awal melalui mahkamah bahawa pasangan suami isteri ini dengan adanya perintah keluar daripada mahkamah untuk menyerahkan ataupun memberikan nafkah sekian-sekian per bulan pada si isteri. Wajarkah dibuat macam itu? Baiklah. Sebenarnya ada satu proses di mana dinamakan sebagai aku janji. Jadi aku janji ini boleh dibuat sebelum perkahwinan. Ia memang boleh dibuat di mana syarat-syarat itu hendaklah macam seperti suluh tadi, yang dijelaskan di dalam bentuk dokumen. Dijelaskan di sana apa yang dipersetujui oleh pihak pertama, iaitu bakal suami, dan apa yang dipersetujui oleh pihak kedua, itu bakal isteri, dan boleh juga masuk kepada jumlah nafkah sebenarnya. Jadi aku janji ini, ia bila legalkan, bila ia sudah berkuat kuasa, jadinya ia boleh masuk kepada taklik pulang tu. Kalau dikatakan pun lafaz taklik selepas akad nikah itu pun sudah ada menyatakan, betul? Ya, betul. Cuma untuk lebih perincikan, perincikan boleh dimasukkan dengan aku janji sebelum perkahwinan. Jadi maksudnya tu ada kewajaran itu dilakukan permohonan itu. Baik. Kalau boleh ditanyakan balik ni Puan, berbalik kepada tajuk hari ini. Tadi kita pun menyentuh mengenai dengan nafkah isteri. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah sebenarnya terma yang kedua ni Puan, nafkah iddah itu sendiri? Okey. So, nafkah iddah ni seperti yang secara ringkasnya yang dapat difahami adalah ia satu pemberian yang diberikan oleh suami, bekas suami kepada bekas isteri
selepas berlakunya perceraian. dalam semasa menjalani tempoh edah. Yes, tempoh Jadi itu edah. perbezaan dengan nafkah isteri. Nafkah isteri diberi semasa masih dalam perkahwinan. Betul. Nafkah iddah berlaku selepas berlakunya perceraian. Betul. Jadi apakah keperluan nafkah edah ini diberikan ataupun dituntut daripada suami? Okey, baiklah. Perkara ini sangat penting pasal kita ni zaman sekarang ni boleh dikatakan perceraian di Brunei Darussalam itu semakin meningkat. Jadi para isteri selalunya bila diceraikan secara baik dalam mahkamah memang akan diorang menuntut nafkah edah. Tapi ada yang indah menuntut, tapi kebanyakannya menuntut. Jadi ia perlu sebabnya dalam nafkah edah tu apa yang dapat dipohonkan oleh bekas isteri, macam saya beritahu, makanan, ya, perbelanjaan makanan, pakaian, tempat tinggal paling penting. Terutamanya bagi bekas isteri yang Mempunyai anak yatim anak. piatu, mempunyai anak, kemudian bekas isteri tersebut adalah orang bukan warga negara Brunei Darussalam. Jadi bila bila yang memohon dan adanya nafkah edah ni yang memohon untuk tempat tinggal dan sebagainya, bolehlah dipohonkan dalam mahkamah dan diberikan. Selama mana bekas isteri belum berkahwin baru lah tu maksudnya. Betul. Tapi tempoh sebenar nafkah edah ni perlu fahami. Okey, tempoh nafkah edah sebenarnya ia bergantung kepada keadaan. Kalau isteri tersebut, bekas isteri itu diceraikan, secara lazimnya memang 3 bulan atau 3 kali suci. Ia tergantung kepada makzurah, kalau dalam bahasanya uzur seorang perempuan. Ya, jika perempuan itu selalu uzur setiap bulan, memang akan ditetapkan 3 bulan. Tapi kalau irregular kata kita ni, memang dikira 3 kali suci lah. 3 kali kitaran suci. Kitaran itulah, suci, yes. Ada kan ada situasi puan di mana nafkah iddah ni indah dapat dituntut. Ya. Ada nafkah edah ada 2 situasi dalam mana nafkah edah tidak boleh dituntut, iaitu satu, sekiranya bekas isteri tersebut diisytiharkan nusyus. Jadi kalau nusyus tidak mentaati suami, memang tidak layaklah untuk bekas isteri tersebut untuk menuntut nafkah edah. Memang kan. Dan yang kedua, ketika isteri tersebut, bekas isteri tersebut, suaminya tu meninggal dunia. Oh ya, betul lah. Dapat anda fikirkan secara logik. Kalau sudah meninggal dunia, akan menuntut ke mana? Betul. Tapi apapun, terima kasih atas perinciannya. InsyaAllah dalam hal ataupun topik yang berkaitan dengan isteri ataupun kemaslahatan kebajikan anak-anak, begitu juga suami akan kita bicarakan dalam segmen bicara undang-undang yang akan dibawakan setiap 2 minggu sekali insyaAllah di Rampai Pagi. Untuk Yang Mulia Puan, terima kasih kami ucapkan Sama-sama. ilmu yang cukup berguna untuk kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia.